ayat 7. 第7节， Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. 8节， Kemudian ia pindah dari situ ke pergunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. 耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。第8节，从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。 Di sini menceritakan tentang Abraham dipanggil Allah. 那么在这里呢，就说到这个耶和华他呼召这个亚伯兰。 Abraham telah diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke tempat yang disuruh oleh Tuhan. 那么这个神呢，他就吩咐亚伯兰说，要离开他的家乡呢，往这个神所指示他的地方去。 Abraham bersama dengan istri dan anak-anaknya dan juga anak buahnya pergi ke tempat yang disuruh oleh Tuhan. 那么亚伯兰呢，他就和他的妻子呢，还有他的这个家人呢，一起到这个神所指示他的地方去。 Tempat yang mereka tujui adalah di tanah Kanaan. 那么他们要搬迁到的这个地方呢，是迦南地。 Dan kalau kita lihat ketika Abraham bersama dengan seisi keluarganya tiba di satu tempat. 而我们看见呢，要是亚伯兰和他的家人到达一个地方。 Kalau kita lihat di dalam ayat 6. 要是我们看这个第6节。 Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. 亚伯兰经过那地，到了示剑地方摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。 Jadi Abraham ketika itu mereka sampai di satu tempat ya, yang bernama dekat Sikem, pohon terbantin di Moreh. 那么当时呢，亚伯兰他们就到了这个叫做示剑的地方，在这个摩利橡树那里。 Jadi ketika mereka sampai di sana, maka Abraham telah mendirikan satu mezbah. 当他们到了那个地方呢，这个亚伯兰就筑了一座坛。 Dan pada ketika itu juga Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. 当时呢，神也向亚伯兰显现。 Jadi dalam ayat 7 itu, maka didirikannya Abraham di situ suatu mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. 时呢，在这个耶和华向亚伯兰显现过后，这个亚伯兰也为神筑了一座坛。 Dan selepas itu juga Abraham tiba lagi di satu tempat di kawasan pergunungan. 接着呢，这个亚伯兰又到了一个山区。 Tempat ini terletak di sebelah timur Betel. 而这个地方呢，坐落在这个伯特利的东边。 Lalu mereka menetap di sana memasang kemah dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. 接着他们在那里支搭帐篷，又为神筑了一座坛。 Jadi kalau kita lihat dalam catatan ayat 7 dan ayat 8 ada 2 kali Abraham mendirikan mezbah. 所以要是我们看在这个第7节到第8节这里呢，这个亚伯兰就建了2座坛。 Di mana tempat dia menetap, maka dia mendirikan mezbah. 那么每当他到达一个地方呢，他就在那里建一座坛。
Jadi ini Abraham ini adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. 所以这个亚伯兰呢，或者亚伯拉罕呢，他是一个与神同行的人。Buktinya dia telah mendirikan mesbah untuk Tuhan. 那么我们怎么证明呢？就是从他在建立祭坛这方面。Mengapa Abraham mendirikan mesbah? 那么为什么亚伯兰他要建立祭坛？ Yang pertama supaya Abraham tidak melupakan Tuhan. 第一点是为了要让这个亚伯兰呢不要忘记神。Yang kedua supaya itu menjadi satu tempat Abraham memanggil nama Tuhan. 那么在第二点呢，就是亚伯兰可以在那里呼求神的名。Kalau kita perhatikan di dalam ayat 7 dan ayat 8 di sana menjelaskan kepada kita. 要是我们看第7节到第8节那里有向我们解释到。Jadi mesbah ini ditujukan kepada doa kita. Maaf pendeta. Mesbah ini ditujukan kepada doa kita. 那么在这里呢，这个祭坛呢，就是指着我们来说的。Doa merupakan nafas rohani kita. 不好意思，是指着祷告来说的。那么这个祷告呢，是我们属灵的呼吸。Dan juga doa ini merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. 而祷告呢，也是我们和神之间的一个沟通方式。Jadi dalam kehidupan kita perlu sama seperti Abraham mendirikan mesbah. 所以在我们的生活当中呢，我们必须要像这个亚伯兰为神建立祭坛一样。Jadi kita sebagai pelajar perlu mengamalkan kehidupan berdoa setiap hari. 所以我们身为学生呢，我们必须要有这个一个祷告的生活。Karena doa ini merupakan sumber kekuatan kita. 因为祷告呢是我们力量的这个源头。Kita perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk memohon kekuatan, penyertaan, dan juga panjatkan kesyukuran kita kepadanya. 我们必须要随时来祷告的来去祈求我们的力量呢，祈求神的同在，还有就是我们要感谢神。Oleh itu dalam tempo sekarang ini kita menunggu SPM. 所以现在趁着我们在等待这个成绩。Dan begitu juga untuk pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 yang masih lagi dalam sekolah. 对于这些中4、中5还在求学的同学们也一样。Jadi dalam tempo itu kita perlu mengamalkan kehidupan berdoa. 在这段时间呢，我们必须要建立一个祷告的生活。Sebab kalau kita mau menempuh kehidupan kita pada masa akan datang, kita perlu rajin-rajin berdoa. 因为要是我们要在未来当中继续生活下去的话呢，我们必须要更加勤劳的祷告， supaya kita memiliki kekuatan. 让我们能够继续的有这个力量， Dan juga supaya Tuhan menyertai kita. 我们也借着祷告呢来去祈求神的同在。 Jadi saya seringkali juga menasihati kepada para belia dan remaja yang masih lagi dalam persekolahan. 我也时常劝勉这些还在求学的这些青年人。 Saya menasihati mereka supaya mereka jangan melupakan kehidupan berdoa. 我也劝他们说，不要忘记这个祷告的生活。 Jadi kalau kita mengamalkan kehidupan berdoa itu, maka dalam kehidupan kita, terutamanya di dalam pembelajaran kita di persekolahan, senantiasa berjalan lancar. 要是我们有一个这样的祷告的生活呢，尤其是对于我们在求学方面，我们会有一个我们会非常的顺利。 Kita mau mendapat hikmat
bukan hanya setakat dari para cikgu kita di sekolah saja. 我们要得到这个知识呢，并不是只是从我们的老师那里得到的， Tetapi melalui permohonan kita di dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat juga. 它也是借着我们在祷告当中呢，向神祈求呢，那么神呢会赐给我们这个智慧。 Jangan kita lupa di dalam kitab Amsal ada mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber segala hikmat. 那么我们不要忘记呢，我在这个箴言里面有说到呢，那个敬畏耶和华是智慧的开端。 Jadi doa ini sangat penting untuk kita. 所以祷告对我们来说是非常重要的。 Kalau boleh kita kena latih diri kita semua untuk berdoa. 要是可以的话呢，我们每个人必须要锻炼在祷告方面呢，锻炼自己。 Seperti Rasul Paulus ada mengatakan tetaplah berdoa. 就像这个使徒保罗呢，他也有说到要随时多方祷告。 Jadi bukan setakat saja waktu kita pergi ke gereja pada masa itu saja kita berdoa. Sebenarnya kita boleh berdoa dalam setiap masa. 我们不只是到教会的时候呢，我们才祷告，其实我们可以随时的祷告。 Ketika kita berada di rumah, maka seperti biasa kita tahu kita akan berdoa sebelum kita tidur dan selepas kita bangun dari tidur pun kita berdoa. 就好像我们在家中呢，我们知道我们在睡前呢，我们要祷告，或者是我们在这个起床的时候呢，我们也可以祷告。 Waktu sebelum kita mau makan pun kita mau berdoa juga. 在我们吃饭之前呢，我们也要祷告。 Dan sebelum kita pergi ataupun jalan, kita berdoa juga. 在我们还没有启程到另外一个地方之前呢，我们也要祷告。 Jadi bagi pelajar yang masih dalam persekolahan, doa itu sangat penting. 所以对于这些还在求学的学生们呢，这个祷告是非常重要的。 Jangan kita ingat di sekolah tidak perlu berdoa. 我们不要认为我们在学校，所以我们不需要祷告。 Kita telah diajar, dilatih. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita kena berdoa. 我们已经知道，我们也被训练了，说就是我们在每做一件事情之前呢，我们都要祷告。 Contohnya waktu sebelum kita menduduki peperiksaan, memang kita kena berdoa terlebih dahulu, memohon hikmat dan tangan daripada Tuhan. 那么就好像我们每个人都知道，在我们考试之前呢，我们都需要祷告来求神能够赐给我们这个智慧。 Dan juga pernahkah kita terpikir sewaktu kita pergi ke sekolah, kita mau belajar, pernahkah kita berdoa memohon Tuhan supaya memberikan kita hikmat? 那么我们是否曾经想过呢？就是我们每逢到学校之前呢，我们也要祷告，求神呢能够赐给我们这个智慧。 Dan kadang juga kalau sewaktu kita sedang belajar di sekolah, tiba-tiba kita rasa tekanan, kenapa apa yang diajar oleh guru itu tidak pandai masuk di dalam otak saya. 那么我们是否有这个问题？就是我们在学校呢会有这个疑惑，就是老师所教的呢，我们都吸收不进去。 Itu disebabkan mungkin kalau kita selidiki diri kita, mungkinan kita tidak berdoa. 要是我们审查自己呢，我们可能会发现我们没有祷告。 Jadi ada seiman kita, seorang pelajar seiman kita, dia mengongsikan kepada saya bahwa pernah satu kali dia belajar di dalam kelas, satupun apa yang diajar oleh guru itu tidak masuk dalam otaknya. 那么曾经有一位学生呢，就是我们的这个信徒呢，他对我分享说，在学校呢，老师所教的一个字他都听不懂。 Maka dia ingat waktu dalam khotbah, sebelum kita melakukan sesuatu perlu kita berdoa.
接着呢，他就想到，在这个正道当中呢，有分享到说，就是我们每当做一件事情呢，我们都要祷告。Maka pelajar ini, Saiman ini pun dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya dia dapat tenang dan fokus di dalam pembelajarannya. 而这位信徒呢，这位学生他就祷告，接着呢，他就可以在这个学习上面专心。Jadi dalam tempo masa sekarang ini kita kena perkuatkan doa kita. 而在现在的时候呢，我们就必须要巩固我们的祷告。Nah, kita kena kerap untuk berdoa. 我们必须要时常的祷告， supaya kita dapat menghasilkan suatu doa yang mempunyai quality. 让我们能够更加有质量的祷告。 Ya, kalau kita jarang berdoa ataupun tidak berdoa, maka kita tidak dapat menghasilkan suatu doa yang berkualitas. 要是我们很少祷告，或者是我们没有祷告的话呢，我们的祷告可能没有那么的有质量。 Kita kena sama seperti Abraham di dalam hidupannya, dia di mana saja dia sampai dia mendirikan mezbah. 我们必须要像这个亚伯兰一样呢，每当到达一个地方呢，就在那里建立祭坛。 Jadi dalam kehidupan kita kena senantiasa hidup berkomunikasi dengan Tuhan. 而在我们的生活当中呢，我们就要随时的和神来去沟通，来去说话。 Kalau kita ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan. 要是有问题呢，我们向神祷告。 Kalau kita kekurangan hikmat, kita kena memohonnya kepada Tuhan. 要是我们觉得我们缺乏智慧呢，我们必须要向神来求。 Jadi inilah yang perlu kita lakukan dalam tempo masa kita sekarang inilah. 所以这个就是我们要在这个期间必须要做的事。 Dan juga saya mengharapkan bukan setakat pada masa ini saja, tapi selepas saja kita telah mendapat hala tuju kita, jangan pernah kita meninggalkan kehidupan berdoa kita. 而不只是我们要在现在的时候祷告，在我们得到我们的前途的一个结果过后呢，我们也不要忘记这个祷告的生活。 Kita kena ingat semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kekuatan kita. 我们需要知道的是，我们越多的祷告呢，我们就能够得到越多的力量。 Kalau kita kurang berdoa ataupun tidak berdoa, maka kita kekurangan kekuatan. 要是我们没有祷告，或者是很少祷告的话呢，我们就没有力量。 Baik, itu yang pertama. 这个是第一点。 Baik, yang kedua. 第二点， Yang kedua, apakah yang perlu kita lakukan sebelum selepas kita mendapat hala tuju nanti? 在我们得到一个方向过后呢，我们需要做什么？ Jangan kita meninggalkan gereja. 我们不要离开教会。 Kita tahu bahwa gereja ini merupakan bait Tuhan ataupun rumah Tuhan. 我们知道教会呢，它是神的殿，神的家。 Gereja tempat kita bertemu dengan Tuhan. 教会呢，是我们和神相会的地方。 Kenapa kita tidak boleh meninggalkan gereja? 那么为什么我们不可以离开教会？ Mari kita lihat di dalam Alkitab Injil Lukas pasal 24. 我们来看圣经路加福音书的24章 ayat 49. 第49节。 Injil Lukas pasal 24 ayat 49. 路加福音书24章的49节。 Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。 Jadi
Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka dia ada di satu kepada murid-muridnya. 在主耶稣还没有被升到天上之前呢，在这里他就有向门徒显现。Yang kata kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 这里有说到呢，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。Baik, Tuhan Yesus ingin memberikan mereka Roh Kudus. 主耶稣要把圣灵赏赐给他们， Itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. 就是主耶稣所应许要赏赐的圣灵。 Jadi dia menyuruh supaya murid-muridnya itu jangan meninggalkan Yerusalem. 所以他就吩咐门徒说，不要离开耶路撒冷。 Kenapa? 为什么？ Karena Tuhan ingin mencurahkan roh yang dijanjikan itu pada mereka. 因为神呢要把这个所应许的圣灵呢赏赐给他们。 Jadi selepas saja Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka mereka kena duduk diam tinggal di sana menantikan roh yang dijanjikan itu. 所以在主耶稣升天过后呢，他们必须要在那里等候这个圣灵的降下。 Nah, kalau kita rujuk di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. 要是我们看《使徒行传》的第1章第4节， Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. 《使徒行传》第1章第4节。 Nah, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. 耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。” Baik, Yerusalem dapat ditujukan kepada gereja. 那么这里所说的耶路撒冷呢，是指着教会说的。 Jadi pada hari ini kita tidak boleh meninggalkan gereja. 所以今天呢，我们不可以离开教会， Sampailah kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. 直到呢我们装备了这个从上头来的能力。 Kalau kita rujuk kembali dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 tadi, 要是我们看回这个路加福音书24章的49节， nah, Tuhan Yesus kata, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 在这里呢，主耶稣说到，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。 Jadi, bagaimana kita mendapat kekuatan tersebut? 那么我们如何要得着这个能力呢？ Jangan kita tinggalkan gereja. 不要离开教会。 Kalau boleh dalam tempo masa ini, dalam kita menunggu kita punya keputusan SPM kita, maka kita perlu bergiat di dalam gereja. 要是可以的话呢，在我们等待成绩的这个时候呢，我们必须要在教会里热心。 Kira-kira lah sebelum atau selepas kita sudah mendapat hala tuju kita, yang penting kita harus tetap giat melayani di dalam gereja. 也不只是在我们知道我们的一个方向之后呢，我们也要继续呢在这个教会里面热心。 Karena apabila kita berada di dalam gereja, maka kita akan mendapat kekuatan rohani. 因为要是我们在教会里面的话呢，我们会得到这个属灵方面的能力。 Ada pelajar kita ataupun seiman kita juga setelah tamat sejak persekolahan, maka mereka terus pergi mencari kerja. 有的这些学生们呢，就是他们在念完书过后呢，他们直接出去找工作。 Kadang-kadang itulah disebabkan karena ingin mencari ekonomi, mencari pendapatan. 可能因为有时候他们要寻找这个经济的来源。 Namun satu hal yang perlu kita kena ingat.
但是一件事是我们需要清楚明白的。Kenapa kita perlu memperlengkapi kekuatan rohani dalam diri kita? 为什么我们要领受这个属灵的能力？ Ini satu persiapan kita, suatu kekuatan kita sebelum kita masuk dalam alam masyarakat, dalam dunia masyarakat. 而这个是我们要在进入这个社会之前的一个装备。 Tidak sedikit pemercaya kita ataupun seiman kita yang terkena dengan kejutan budaya. 那么我们有不少的这个信徒呢，或者学生呢，在进入社会的时候呢，他们受到这个很大的这个文化的冲击。 Apabila kita kekurangan rohani ataupun lemah dari segi rohani, dan apabila kita keluar, kita masuk dalam alam masyarakat, maka sudah tentu tidak sedikit ada yang terjatuh. 那么，要是我们缺乏这个属灵方面的能力呢，很多的他们一旦进入社会呢，他们都很容易跌倒。 Itulah kenapa kita sangat memerlukan kekuatan rohani ini. 这就是为什么我们非常需要这个属灵的能力。 Jadi dalam tempo kita masih lagi dalam persekolahan maupun sedang menunggu keputusan kita, sedang mencari apakah hal tuju kita. Jadi pada masa ini kita akan fokuskan dalam hal rohani. 所以，不管是现在我们还是在求学，或者是在等成绩，或者是在想我们这个未来的方向是什么，我们都要去思考这个属灵方面的能力。 Oke, jadi kalau kita sudah mendapat suatu tawaran ke pekerjaan ataupun sambung belajar di IPTA, jadi kita pun sudah ada kekuatan rohani, maka kita ada cukup persiapan untuk menghadapi, untuk tempuh masuk dalam alam masyarakat. 在我们得到这个工作方面的这些我们得到可能在我们得到工作，或者是我们申请到这个大学之后呢，我们才会有一个进入社会之前的一个预备。 Jadi dalam masa ini kita boleh menceburi dalam bidang pelayanan di dalam gereja. 现在这段期间呢，我们就可以在这个服事方面做更多的圣工。 Contohnya dari segi ibadah. 那么，例如我们可以在这个崇拜方面， hari Sabat jangan pernah kita skip ataupun jangan pernah kita lupa. 我们不要忘记或者是不守这个安息日。 Dan sekiranya ada lawatan pendeta pun kita kena ambil peluang pergi mengikuti kebaktian lawatan pendeta juga. 要是传道呢，他们有这个家庭访问呢，我们也可以和这个传道一起去访问。 Begitu juga dalam penglibatan kita dalam gereja, maksud saya dari segi pelayanan seperti mengikuti choir, berkhotbah, pimpin kidung dan juga lain-lain. 那么还有其他方面的这个服事的工作也是一样，比如说我们可以更多的参加诗班，或者是我们可以学习正道，或者是这个领诗。 Dalam masa ini juga kita perlu memperkuatkan lagi pengetahuan kita tentang firman Tuhan. 在现在这段时间呢，也是一个我们可以巩固我们属灵知识的一个机会。Jadi kita sekarang ada smartphone, maka sekarang dalam zona pedalaman ini para penjabat kudus telah melakukan satu inisiatif untuk merekam audio khotbah ringkas. 那么现在呢，我们每个人呢都有这个智能手机，而我们这个内陆区的这个圣职人员呢，也每天都会有这个短暂的这个福音或者是正道的这个录音。
Ada juga renungan-renungan yang lain, dari renungan pagi begitu. Nah, jadi kita perlu download dan juga dengar. 也有很多的这些正道的分享，比如说有这个早上的这个正道，那么我们也可以下载来听。 Jadi kita pun mengikuti kebaktian online, jadi kita perlu belajar juga firman Tuhan dari sana. 那么我们也有参加这个线上的聚会，我们也可以从那里的学习这个属灵的知识。 Dan apa yang paling penting juga adalah doa. 而更重要的就是祷告。 Jadi itulah, jangan kita meninggalkan gereja. 我们不要离开教会， Jangan kita meninggalkan Tuhan. 不要离开神。 Kalau boleh kita ambil masa kita pada masa sekarang ini untuk memperkuatkan iman kita, rohani kita. 要是可以的话呢，我们就好好的利用这个机会呢，来去加强我们的信心。 Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, 在希伯来书的第10章的第25节， Ibrani pasal 10 ayat 25 di sana mengatakan, 希伯来书10章25节说到， jangan kita menjauhi daripada pertemuan ibadah. 你们不可停止聚会。 Dan kalau kita lihat lagi di dalam ayat 35, 要是我们再看这个35节， jangan pernah kita melepaskan iman kepercayaan kita. 你们不可丢弃勇敢的心。 Oke, jadi inilah dalam tempo ini diharapkan kepada kita semua jangan kita meninggalkan gereja. 所以在这里呢，我就提醒大家说，我们不要离开教会， Tumpukanlah dalam hal-hal rohani. 我们在属灵的事上用心， supaya kita dapat memperlengkapi kekuasaan rohani sebelum kita masuk ke dalam alam ataupun dunia masyarakat. 让我们呢在还没有进入这个社会之前呢，我们能够装备用这个属灵能力来去装备自己。 Baik, ya, yang ketiga, 第三， apakah yang perlu kita lakukan sebelum dan selepas kita mendapat hala tujuh nanti? 在我们得到一个方向之后呢，之前或之后呢，我们需要做什么？ Milikilah teladan yang baik. 我们要有一个好的榜样。 Baik, teladan ini sangat penting. 那么榜样呢是非常重要的， Karena dengan teladan ini, maka apabila kita menunjukkan teladan yang baik, orang lain pun akan melihat dan lalu memuliakan nama Tuhan. 当我们做出一个好的榜样呢，别人看到呢，他们会把这个荣耀归给神。 Kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 5, 要是我们看这个马太福音书的第5章， dari ayat 13 sehingga ayat 16, 从13节到第16节。 Injil Matius pasal 5 kita baca dari ayat 13 sehingga ayat 16. 马太福音书第5章的13节到16节， Kita boleh bacakannya sendiri. 我们可以自己念。 Jadi saya ringkaskan sini di mana Tuhan Yesus dia mengatakan pada murid-muridnya, kamu adalah garam dan terang dunia. 在这里呢，主耶稣就对门徒们说：“你们是世上的盐。” Kita harus menunjukkan teladan yang baik kepada semua orang. 我们要对每一个人呢都显出这个好的榜样， Karena teladan ini dapat memberi satu contoh yang baik kepada semua orang. 因为这个好行为呢，它也是给别人呢做出一个好的榜样。 Jadi kalau kita lihat lagi, rujuk dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 要是我们再看这个彼得前书第2章的12节， 1 Petrus pasal 2 ayat 12. 彼得前书第2章的12节， Jadi milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. 你们在外邦人中应当品行端正。
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。 Jadi bagaimana kita membentuk diri kita untuk menjadi seorang yang berteladan? 那么我们如何要在我们的身上树立一个好的榜样呢？ Jadi hidup kita perlu berpadanan dengan Kristus. 我们必须要活出这个基督的形象。 Kalau kita rujuk di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 1. 那是我们看以弗所书第4章的第1节。 Efesus pasal 4 ayat 1. 以弗所书第4章的第1节。 Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 我为主被囚的劝你们，既然蒙召行事为人，就应当与蒙召的恩相称。 Kita semua merupakan orang yang telah mendapat panggilan itu. 我们所有人呢，都是这个蒙召的， Karena kita semua telah dipilih oleh Tuhan. 因为我们所有呢人呢都是这个蒙神拣选的。 Maka kita semua harus membentuk suatu diri kita yang berlandaskan ataupun berpadanan dengan Kristus. 所以我们自己的行为呢，我们要树立一个和基督相称的一个形象。 Kalau kita lihat dalam ayat 2, 要是我们看第2节， hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。 Ayat 3, 第3节， dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 用和平彼此联络。 Jadi dengan perkara yang dalam ayat 2 dan ayat 3 ini, dengan cara begini, maka kita dapat membentukkan diri kita menjadi seorang yang berteladan. 那么从这个第2节和第3节里面呢，我们从这里呢，我们就可以树立一个好的榜样。 Dari segi perkataan kita, tingkah laku kita, dari segi perkataan kita, tingkah laku, kesetiaan kita, dan juga kasih kita. 就是在我们的这个言语方面呢，还有行为方面，还有在我们的这个顺服方面，还有就是在我们的爱心方面。 Semuanya itu perlu ada di dalam diri kita. 那么我们都必须要具备这个所有的这些特点。 Karena apabila kita sudah masuk dalam alam ataupun dunia masyarakat, 因为当我们进入到这个社会， jangan kita menunjukkan teladan yang tidak baik. 我们不要有一个这些坏的行为。 Kita sebagai anak Tuhan perlu hidup sebagai anak Tuhan. 我们身为神的儿子的，我们必须要活得像一个神的儿子。 Di mana dalam kehidupan kita ini berlandaskan dengan Tuhan Yesus. 就是我们的这个行为呢，我们的生活呢是和主耶稣相称的。 Kita perlu bersinar terang di antara semua orang. 我们必须要在这众人当中发光。 Kita jangan memiliki suatu kehidupan yang tidak baik sewaktu kita sudah sambung belajar ataupun waktu kita sedang bekerja di luar sana nanti. 而在我们升学或者是我们工作的时候呢，我们不要有这些坏的行为。 Apa yang paling penting kita kena memohon kepada Tuhan supaya memberikan kita teladan yang baik. 更重要的是呢，我们要求主呢能够给我们有这个好的行为。 Kita bersandarkan kepada Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kita, memperbaiki segala kelemahan kita. 我们依靠着圣灵的带领呢，来去改善我们所有的这些软弱的地方。 Jadi apabila orang melihat kita pun, mereka pun terasa, wah ini adalah orang yang baik, berteladan. Jadi kita perlu mencontohi mereka. 所以当别人看到我们的时候呢，他们会想说，哦，这个人呢他有好的榜样，所以我们必须要效法他。 Bukan saja nama kita baik, nama keluarga kita baik,
tetapi nama Tuhan pun dimuliakan. 不只是我们的有好的名声呢，我们家人有好的名声，而神的名呢也得到荣耀。 Jadi tunjukkanlah teladan yang baik kepada semua orang. 所以我们要显出这个好行为给别人看。 Nah, jangan pula apabila kita sudah pergi masuk dalam alam pekerjaan, sudah sambung belajar di IPTA, jangan kita perlu tunjukkan kita punya sikap yang tidak baik itu membinasakan diri sendiri. 我们不要在我们升学或者是我们工作过后呢，我们要给别人看到我们的这些坏行为呢，这个就是我们在作践自己。 Itu memalukan diri sendiri, memalukan keluarga, bahkan memalukan Tuhan juga. 它不只让我们自己家人蒙羞，它更加的是让我们的神蒙羞。 Jadi oleh itu milikilah cara hidup yang baik. 所以我们要有一个好的一个生活习惯。 Baik, saya rasa inilah 3 perkara yang dapat saya kongsikan kepada kita semua. 我想这3点呢，就是我可以和大家分享的。 Jadi yang pertama tadi mendirikan mesbah. 第一点呢，就是我们要建立祭坛。 Kita harus senantiasa mengamalkan kehidupan berdoa di dalam kehidupan kita. 我们要在生活当中呢，建立一个祷告的生活。 Jangan kita meninggalkan gereja. 我们不要离开教会， Karena di gereja lah tempat kita memperlengkapkan kerohanian kita. 因为教会是我们装备属灵能力的地方。 Sebagai satu persediaan untuk kita tempuh di dalam kehidupan kita. 而这个作为我们在预备继续我们前方的这个道路。 Dan yang ketiga, milikilah teladan yang baik. 第三，我们要有一个好行为。 Apabila kita menunjukkan perbuatan yang baik, bukan sahaja nama kita mendapat kebaikan, bahkan nama Tuhan pun dapat dimuliakan. 而要是我们对别人显出这个好的榜样，我们不只是自己得到好的名声，我们也是荣耀神的名。 Jadi inilah perkongsian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. 所以这个就是我能和大家分享的。 Baik, semoga Tuhan memberkati kita semua. 愿神祝福我们大家。 Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. 我们同心默祷。